Didik TV KPM. Kenapa studio gelap sangat ni? Hello? Nasib baik saya bawa lampu suluh. Ui, ada apa ni? Ui. Wow, ada kotak misteri. Ada apa kat dalam tu? Harta karun ke? Oh, apa ni? Macam berkilat je. Boleh pantulkan cahaya. Cantiknya. Apa ni? Salam sejahtera, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Baiklah, sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka. Bila pakai itu, kena pakai dengan betul. Pastikan ia meliputi daripada atas hidung sehingga bawah dagu. Dan pastikan anda juga kerap cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Serta pakailah hand sanitizer untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk hari ini, kita ada seorang cikgu bersama kita seperti yang anda nampak untuk profil cikgu tersebut. Bersama kita adalah Cikgu Idrul. Hai Cikgu. Hai Sean, apa khabar? Baik Cikgu, Cikgu baik? Okey, sihat. Sihat. Okey, baiklah Cikgu. Sebelum kita mula, apa kata kita amalkan SOP di atas meja ni? Kita ada hand sanitizer. Silakan Cikgu. Okey. Okey. Saya pun akan ikut sekali lah. Okey, sebab kita kena sentiasa jaga kebersihan. Betul. Dan seperti yang mereka nampak ya, mereka yang menonton di rumah tu, nampak jarak di antara kita tu lebih daripada 1 meter. Kalau tak silap saya, kan? 2 meter. Yeah. Okey Cikgu, sebelum kita teruskan lagi, mungkin Cikgu boleh lagi sekali kenalkan diri Cikgu kepada mereka yang menonton di rumah. Okey, boleh. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Nama saya Cikgu Idrul Nafis. Saya merupakan seorang guru fizik di Kolej Tingkatan 6 Bandar Utama dan mempunyai pengalaman mengajar selama 9 tahun. 9 tahun lah Cikgu. Sebenarnya Cikgu lagi. dah mahir lah. Baru ke? Baru lagi. Okey, baiklah Cikgu. Sebenarnya saya nak tanya, apa yang kita akan belajar hari ini? Okey, Sean. Ya. Di awal siaran tadi, Cikgu nampak Sean dengan lampu suluh. Betul tu, Cikgu. Lepas tu, Cikgu nampak juga Sean dah buka kotak misteri ni. Ya, Cikgu. Tanpa kebenaran Cikgu. Alamak. Cikgu punya kotak lah. Yalah, Cikgu punya lah ni. Ingatkan. Kalau Cikgu dah letak kat sini, Cikgu punya lah. Cikgu punya. Maaf Cikgu, sebab saya pun teruja nak tahu apa ada kat dalam tu. Okey, tak apa. Memang Cikgu sengaja nak bagi Sean teruja. Sebab di dalam kotak misteri ni, Sean, Cikgu buka ya. Okey, kita ada pemantul cahaya jalan. Itulah dia. Ingatkan harta karun tu. Kalau Sean buka ni kan. Okey, dan kita akan nampak ini adalah pemantul cahaya jalan. Dan tadi Cikgu nampak juga Sean ada pegang lampu suluh kan. Ya, Cikgu. Dan Sean suluh pada pemantul cahaya jalan ni. Apa yang Sean nampak kalau Sean suluh tu? Saya nampak macam cahaya dipantulkan. Betul. Balik kepada saya lah. Nama pun pemantul cahaya jalan kan. Yelah. Dan Sean boleh nampak ni dekat mana? Dekat jalan raya lah Cikgu. Dekat jalan raya. Ya. Ketika mana lampu jalan raya tu tidak berfungsi ataupun kita tak ada kemudahan ataupun fasiliti lampu jalan raya kan. Jadi banyak diletakkan benda ini. Ya. Okey, dan tadi Sean dah pun nyatakan ini adalah pantulan. Tapi tahukah Sean sebenarnya hari ini Cikgu nak ajar Sean dan juga penonton di rumah untuk memahami dengan lebih jelas lagi konsep pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh. Apa tu Cikgu? Okey. Kalau nak tahu, kita kena buat aktiviti lah Sean. Dan buat aktiviti dan juga eksperimen. Jadi Sean teruja tak?
Memang tu cikgu, saya dah tak boleh nak tunggu dah, tetapi kepada mereka yang menonton di rumah pun boleh juga turut serta kan cikgu? Boleh tentunya. Okay, kepada penonton di rumah, jika anda ingin turut bersama dengan kami berdua pada hari ini untuk membina satu kit ataupun satu set di mana untuk menjalankan aktiviti ataupun eksperimen supaya fenomena pantulan dalam penuh ini dapat lagi difahami dengan lebih jelas. Okey. Cikgu, lagi satu sebelum kita berehat, cikgu, saya nak tanya cikgu, apa yang cikgu sebutkan tadi untuk subjek kita pada hari ini? STEM at Studio. Apa tu? Betul. Okey, STEM at Studio di mana kita akan membina satu Total Internal Reflection Kit. Mana kita akan menggunakan konsep STEM, Science, Teknologi, Engineering dan juga Maths. Kita akan gabungkan 4 komponen ataupun 4 elemen. Dan topik kita pada hari ini adalah Total Internal Reflection ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah pantulan dalam penuh, yang mana kita akan belajar dalam subjek fizik. Okey. Memang macam menarik cikgu. Saya pun dah tak boleh tunggu dah. Apa kata kita berehat seketika? Saya nak sediakan diri cikgu. Nak pastikan apa yang saya belajar ni memang saya akan ingat selama-lamanya. Dan kita akan kembali semula ke Mahir di DIREK TV KPM. DIREK TV KPM. Kembali semula menonton Mahir di DIREK TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Idul. Baiklah cikgu, untuk hari ini cikgu sebenarnya topik dia adalah pantulan dalam penuh, cikgu. Betul, cikgu, pantulan dalam penuh. Saya masih tak faham apa tu, cikgu. Kalau tadi kan kita dah buat aktiviti ataupun Sean suluhkan tadi, kita tak nampak lebih jelas kan. Tapi kita nampak kesan dia saja. Kita nampak bahawa reflection ataupun pantulan tersebut boleh berlaku kalau kita suluhkan lampu pada pemantul cahaya jalan. Okey, tapi cikgu nak mengajak Sean dan juga penonton di rumah untuk bersama-sama dengan kita membuat satu demonstrasi ataupun aktiviti ringkas di mana kita akan menggunakan peralatan ataupun radas yang ada di atas meja ni. Okey, baiklah cikgu. So kita nak buat yang mana dulu, cikgu? Okey, jom. Kita ada di sini. Okey, cikgu tunjukkan dulu apakah peralatan ataupun bahan yang diperlukan. Okey. So ini adalah pinggan kertas yang mana kita boleh dapat di rumah ataupun pergi ke mana ke. Kita nak makan ke, cikgu? Kita tak nak makan. Kita makan selepas habis persiaran nanti kan. Okey. Jadi kita juga ada satu cermin SATA. Okey, dan juga cikgu ada lampu laser dekat sini ataupun cahaya laser lah daripada sini. Cikgu mungkin boleh tunjukkan lagi sekali cermin SATA kepada mereka yang menonton di rumah, takut mereka tak sempat. Ini adalah cermin SATA. So maknanya yang ni adalah cermin yang kecil lah. Kalau cermin ada kat rumah cermin besar pun boleh guna. Boleh. Kalau penonton di rumah ingin turut bersama-sama dengan kita kan membuat eksperimen ini ataupun uji kaji ini, mereka boleh menggunakan cermin muka ataupun cermin di dalam bilik misalnya. Kan? Jadi gunakan peralatan atau bahan yang sedia ada sahaja. Okey. Jadi Sean, untuk demonstrasi ataupun pantulan untuk memahami lagi konsep pantulan dalam penuh ni, apa yang cikgu nak akan lakukan adalah cikgu akan gunakan cermin SATA dan juga cikgu akan gunakan cahaya laser ni. Tetapi Sean, ada tapi dia. Apa? Saya pun tak tahu juga. Tak tahu kan? Tapi untuk melihat konsep ini, kita lebih sesuai ataupun konsep ini lebih jelas dapat dilihat ketika keadaan yang gelap. Jadi cikgu nak request lah. Boleh ke cikgu nak minta keadaan studio ni digelapkan sedikit supaya kita boleh lihat keadaan ataupun fenomena ini dengan lebih jelas. Rasanya boleh, cikgu. Boleh. Kita gelapkan studio lah. Abrakadabra. Dia dengar cakap Sean. Okey cikgu, silakan. Okey, jom. Alright. So yang ni saya tolong cikgu untuk pegang. Boleh ya? Jadi Sean silakan. Saya pegang macam ni, cikgu. Betul. Sekarang cikgu ni nak
Okey, sekarang kita ada pinggan kertas dan juga cermin satah ini. Ya. Okey, apa yang cikgu akan lakukan adalah cikgu akan pancarkan cahaya laser. Okey, apa yang Sean dapat lihat di sini adalah cahaya laser tersebut akan dapat dipantulkan. Betul tak? Ya betul Ego. Okey, cikgu gerakkan ke nampak sini. dia punya garisan pantulan tu. Garisan pantulan ini akan jelas kelihatan pada cahaya laser, dan kalau cikgu ubah dia punya angle ataupun sudut dia pun pantulan masih lagi dapat dihasilkan. Ya. Betul? Okey. Saya letak Sekarang bawah tu. letak dulu. Okey. Seterusnya, Ya. apa yang kita buat tadi tu itu belum lagi pantulan dalam penuh. Apa itu pantulan dalam penuh, Ya, kan? cikgu, saya tunggu lagi. Jadi Ya. seterusnya cikgu nak minta bantuan Sean sekali lagi. Ya. Untuk isikan air di dalam bika ni. Okey. Mungkin cikgu boleh berikan yang lampu suluh tu. Cikgu takut mereka yang ada di rumah tu tak nampak sangat. Saya tunjukkan sebab nampak macam siluet je. Okey. Yang ini kepada mereka yang menonton di rumah, kita dah ada satu bika. Tak semestinya bika macam ni, Go. Mungkin macam bekas sinar yang ada di rumah pun boleh. Dan kena ada termos ke kita perlukan air saja? Perlukan air sahaja. Cikgu sengaja letakkan dalam tu supaya senang untuk dibawa kah? Okey, baiklah cikgu. Saya tutup yang ni. Ataupun cikgu boleh pegang untuk saya. Boleh. Takut nanti tertumpah. Boleh. Okey. Kan tak nampak kan? Ya. Okey, dekat sini saya tuangkan, Go. Ni air panas ke, Go? Tak, air biasa saja tu. Air biasa, okey. Okey ya. Dekat dalam. Letakkan ataupun Sean Nak berapa isikan banyak dia tu? sampai 500 mililiter. 500 ml. 500 Okey, sampai mililiter. habis. Okey, sampai. Okey, stop. Okey. Alright, cikgu. Okey, saya letak ni di tepi. Seterusnya, Okey, kasih, cikgu Go. serahkan balik pada Sean. Okey, seperti anda nampak sekarang, dah penuh lah. Okey. Sekarang cikgu nak gunakan cahaya laser ni. Ya. Kita nak pancarkan pada bekas yang berisi air. Okey, cikgu saya tutup ni, cikgu. Okey, tutup. Boleh ya? Sebab kita nak dalam keadaan gelap kan? Ya. Okey, cikgu pusing sedikit sebab nampak dia punya tulisan. Ya. Okey, dan kalau cikgu sulurkan kat sini, okey, Sean boleh nampak kan? Dia punya cahaya laser ataupun sinaran itu di dalam menimbul, cikgu. Ya, di dalam bika ini. Ya. Okey. Kalau cikgu naikkan Ya. sudut dia, kita akan nampak cahaya laser tersebut akan dapat dipantulkan. Kan? Sean nampak tak? Nampak, cikgu. Okey. Sean nampak tak? Dengan Maknanya lebih cikgu jelas. naik dari sudut yang meningkat ataupun yang tengah naik macam betul. tu. Okey. Dan dia dipantulkan pula di bawah sini, cikgu. Betul. Maksudnya cahaya laser itu dia tidak dapat dibiaskan di bahagian atas. Terus kita dapat pantulan dekat sini. Kan Maknanya kita dia pantul balik ke dalam bekas tersebut. Ya, tu? pantul balik ke dalam bekas yang berisi air ini. Inilah kita namakan dia sebagai pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh, maknanya dia pantulkan secara mendalam. Mendalam pula dah. Di dalam satu medium. Okey. Di dalam satu medium. Cikgu, sekarang kita dah boleh buka lampu, cikgu? Boleh. Boleh ya? Okey. Tak sempat Sean tepuk tangan tadi kan? Kan. Apa itu saya gunakan otak saya untuk buka cek. Tanya ada kawan okey. saya kat belakang nanti. Okey. So cikgu, selepas ni saya dah lebih kurang faham apa itu pantulan dalam cahaya. Tapi kalau nak faham secara konsepnya ataupun teori dia macam mana, cikgu? Okey, kalau nak faham lebih jelas lagi, okey, izinkan saya pergi ke sana, Sean. Okey, cikgu, jom. Alright, jom kita pergi ke sana untuk faham lebih jelas konsep pantulan dalam penuh pada hari ini. Okey. Baik, penonton di rumah dan juga Sean, kalau kita perhatikan di cardboard yang cikgu telah pun sediakan ini, kita ada 3 gambar rajah yang berbeza. Di mana gambar rajah yang pertama adalah proses pembiasan ataupun fenomena pembiasan sahaja dapat diperhatikan. Di mana kalau kita perhatikan ini adalah sinar tuju dia dan apa yang berlaku apabila cahaya merambat melalui medium ini, dia akan terbias menjauhi garisan normal. So garisan yang warna hitam ini adalah garisan normal. Okey. Ini adalah proses pembiasan seperti biasa. Maksudnya cahaya tersebut akan merambat keluar daripada medium. Okey. Seterusnya, apa yang berlaku, Sean? Dekat sini cikgu nak perkenalkan satu terma ataupun satu perkataan yang kita namakan dia sebagai sudut genting. Yang tempat tu ke, cikgu? Sudut genting bukan di genting tu. Bukan. Bukan tempat tu, bukan nama tempat. Okey, tetapi kenapa kita namakan dia sebagai sudut genting? Apabila apabila cikgu naikkan sudut tuju ni tadi, dekat sini kita akan dapat perhatikan bahawa pembiasan akan tidak lagi berlaku tetapi berada di atas satah ini.
Berada di atas medium ini. Ya. Okey, so ini kita namakan dia sebagai sudut genting. Okey, baik. So pada ketika sudut tuju ni bersamaan dengan sudut genting, sinar biasan ataupun sudut biasan tersebut akan sama dengan 90 darjah. Oh, okey. Kita akan dapat perhatikan daripada garisan normal ini 90 darjah. Okey. Itu kita namakan dia sebagai sudut genting. Okey. Okey. Seterusnya, inilah yang kita namakan pantulan dalam penuh. Okey, pantulan dalam penuh pula akan berlaku apabila sudut tuju tersebut melebihi daripada sudut genting. Okey, so, contoh kalau kat sini kan sudut genting tadi, cikgu naikkan lagi sudut dia. Apa yang jadi? Dia akan terus pantul di dalam medium ini. Maknanya macam air tersebut tu walaupun dia tak ada cermin di dalam, masih boleh membuat pantulan dalam penuh lah. Betul. Walaupun tak ada cermin dibekalkan ataupun diletakkan di dalam air tadi, tetapi masih lagi boleh terjadinya pantulan dalam penuh sebab sudut tuju ini melebihi sudut genting. Jadi sudut genting ini, contohlah saya bagi sebarang nombor kan, untuk lebih faham. Katakan sudut genting dia 25 darjah. Dan saya punya sudut tuju ni 26. Lebih 1 darjah saja. Oh, bolehlah. Terjadi ke tak pantulan dalam penuh? Rasanya jadilah juga sebab macam cikgu sebutkan tadi, yang cikgu sebutkan tadi, asalkan sudut dia lebih daripada sudut genting. Betul. Asalkan sudut dia lebih ataupun melebihi daripada sudut genting. Jadi terjadinya pantulan dalam penuh. Jadi dekat sini Sean, dia ada 2 syarat. Oh, ada lagi syarat. Ada 2 syarat untuk berlakunya pantulan dalam penuh ni. Okey, kalau tadi Sean bagi tahu cikgu kan, pantulan dalam penuh ni akan berlaku apabila apa tadi? Sudutnya lebih daripada sudut genting. Ya, betul. Jadi sudut tuju dia melebihi sudut genting. Jadi ini adalah syarat yang pertama. Okey. Cikgu saya lekat ini kat atas. Okey, boleh lekatkan dia. Okey, saya ambil masa sikit cikgu sebab boleh, tak ada masalah. Okey, ini dia. Okey. Lekat ni aku. Seterusnya. Okey, lekatkan dia. Harap-harap tak tercabut lah kan? Tak ada. Okey. Sudut tuju dia melebihi daripada sudut genting dan terjadinya pantulan dalam penuh. Kedua Sean, okey. Sudut ataupun pantulan dalam penuh ini akan berlaku apabila cahaya merambat daripada medium yang lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat. Oh, okey. Sean faham tak apa perkataan ni ataupun apa maksud dia? Lebih kurang faham tapi baik cikgu yang jelaskan. Okey, lebih tumpat maksudnya berada di sinilah yang permukaan ataupun medium yang kita pakai ini, dia lebih tumpat daripada bahagian luar. Maksudnya kalau kat luar kita pakai ataupun kita gunakan medium udara, medium udara kurang tumpat berbanding dengan medium yang kita gunakan dekat sini. Macam contohnya air lah, air lebih tumpat daripada udara. Jadi sebab itulah terjadinya pantulan dalam penuh. Okey, maknanya kalau saya gunakan minyak dekat sini, boleh untuk menggantikan air boleh juga. Boleh, terjadinya pantulan dalam penuh juga. Okey, dengan syarat apabila medium tersebut lebih tumpat daripada medium di luarnya. Cahaya merambat tadi. Okey, jadi sekali lagi Sean, lekatkan di sini supaya penonton kita di rumah pun boleh memahami dengan lebih jelas lagi konsep pantulan dalam penuh. Boleh ke saya bantu? Boleh, cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Alright. Okey, jadi kita dah ada 2 syarat ni. Okey, Sean, berbalik kepada konsep STEM. Kan yang kita nak jalankan pada hari ini. Okey. Konsep STEM yang kita nak tekankan pada hari ini adalah engineering sebenarnya. Di mana Sean, musim-musim PDPR ni kan kita sentiasa berada di rumah kan? Pelajar pun berada di rumah dan kita tak sempat nak buat eksperimen. Betul itu. Okey, kalau di sekolah memang kita akan terapkan eksperimen untuk dijalankan oleh pelajar supaya konsep pantulan dalam penuh ni akan dapat difahami dengan lebih jelas. Okey, jadi seterusnya cikgu nak mengajak Sean ke belakang ini untuk kita melihat apakah eksperimen setup ataupun susunan radas yang boleh kita lakukan di sekolah. Okey cikgu, jom. Okay, jom. Saya ke sini Okey. Wow. Ini biasanya digunakan ataupun disusun di sekolah ya, Ya, kalau di sekolah apa yang kita akan lakukan adalah kita akan menggunakan bekalan kuasa dan juga kotak sinar. Ini kita namakan dia sebagai kotak sinar lah. Okey, di mana kita akan mengkaji konsep pantulan dalam penuh. Okey, cikgu, nanti saya alihkan ini dulu ke? Boleh. Supaya yang menonton di rumah pun dapat melihat. Boleh. Dan kamera pun dapat fokus untuk mereka. Okey. Saya cikgu alihkan di ke sini Okey.
Okey. Dan kalau kita perhatikan dekat sini Sean, Ya, cikgu. kita ada bekalan kuasa. Bekalan kuasa yang cikgu gunakan adalah 12 volt. Okey. Okey, 12 volt. Dan kotak sinar ni kita ada 2 wire ataupun 2 penyambung ni untuk disambungkan pada bekalan kuasa. Okey, baik cikgu. Okey, seterusnya untuk mengkaji fenomena pantulan dalam penuh, kita memerlukan medium tadi. Kalau Sean perhatikan kan kita ada perlukan medium kan? Ya betul cikgu. Okey, jadi medium yang kita gunakan adalah perspex. Okey, perspek. Perspex. Kita namakan dia sebagai perspex. Okey. Okey, jadi apa yang dilakukan oleh pelajar kita di sekolah adalah dia akan letakkan. Cikgu mungkin boleh tunjukkan lagi sekali kepada Okey, kamera. boleh. Ini adalah perspex. Itulah dia. Pegang siap cikgu. Ya. Dia seolah-olah macam gelas macam ataupun gelas lah. kaca. Tapi dia sifat dia tidaklah seperti kaca. Dia lebih kepada plastik. Oh, okey. Kan? Bahan sintetik lah ni cikgu. Bahan sintetik, yes. Okey. Okey. Jadi kalau kita letakkan di sini dan cikgu nak on kan ataupun nak nyalakan, nak hidupkan ni. Okay, kita akan perhatikan cahaya ini akan dapat menembusi perspex ini. Dan saya alihkan ini dulu. Boleh. Takut mereka yang ada kat rumah tu tak nampak pula. Okey. Jadi apa yang berlaku adalah cahaya tersebut akan merambat melalui perspex dan kita akan kira sudut dia. Oh, okey. Okey, dan kita akan kira sudut dia menggunakan apa? Menggunakan alat mengukur sudut. Kat sini. Okey. Cuba Sean tunjukkan pada cikgu. Kat mana ni? Yang ini cikgu. Takkanlah guna. Bukan ni tu cikgu. kan. Gurau je cikgu. Yang ni lah cikgu. Sudah tentu. Okey, semestinya kita akan gunakan jangka sudut. Jangka sudut. Okey, jangka sudut ini kita akan kira ataupun kita akan kira berapakah sudut yang akan dapat diperhatikan. Okey, baik cikgu. Jadi cikgu tutup kembali. Ya. Alright. Okey, seterusnya Sean. Kalau kita perhatikan ini adalah radas ataupun susunan radas yang kita buat di sekolah kan? Okey. Dan tapi macam sekarang kita tak ada kat sekolah lah cikgu. Betul. Macam tak mana ada dekat sekolah. Macam mana nak buat? Jadi sebab itulah cikgu nak mengajak penonton di rumah untuk bersama-sama membuat total internal reflection kit ataupun dalam bahasa Melayu dia kit pantulan dalam penuh. Ya. Kita boleh buat daripada rumah pun boleh buat? Boleh. Okey, jadi Sean nak tak buat? Nak buat cikgu. Okey, kalau nak buat, alright, jom kita buat model ini. Boleh cikgu. Okey, jom. Alright, cikgu boleh alihkan ini terlebih dahulu. Okey, cikgu. Alright, sebab kita tak lagi memerlukan susunan radas ni Ini kan. saya letak di tepi, cikgu. Alright, boleh. Okey ya. Okey, di atas meja ni, cikgu dah pun sediakan satu platform ataupun satu kayu. Ya. Okey, kenapa cikgu gunakan kayu? Sebab senang dan juga mudah untuk didapati satu daripada bahan yang terpakai misalnya kan. Mudah kita dapat dan satu lagi sebagai mudah untuk kita letakkan jangka sudut yang akan kita buat. Okey. So, seterusnya. Okey. Sean, cikgu akan bagi Sean. Alright, jangka sudut yang akan kita gunakan. Ini adalah jangka sudut yang kita akan gunakan, Sean. Okey. Yang ni nak dapat daripada mana, cikgu? Yang ni nak dapat daripada mana? Sebenarnya cikgu dapat ni daripada carian di internet saja. Oh, okey, boleh lah. Boleh kita dapatkan carian ataupun kita cari sudut ini di internet dan kita akan dapatlah yang print ni kan. Kita cetak, pasal kita potong je lah, cetak sahaja. Okey. Kalau tak ada pencetak di rumah, apa nak buat, Sean? Kita boleh gunakan ini, jangka sudut ni. Kan? Kita boleh gunakan ini. Cuma cikgu nak lebih jelas ataupun konsep ini dapat diperhatikan, jadi kita besarkan dia lah. Yalah. Kan? Macam saya tu rabun sikit tak nampak. Okey, seterusnya Sean, cikgu bagi Sean corrugated board ni. Dan seterusnya ini cikgu nak Sean tampalkan pada board tersebut. Atas ni, cikgu. Yang untuk tampalkan guna apa? Guna double sided tape. Adalah cikgu. Kat sini. Saya ambil yang ni, cikgu, yang nipis sikit. Boleh. Boleh kan, cikgu? Okey. So, kalau Sean tampalkan tu, dengan menggunakan double sided tape, cikgu rasa dia akan lekatan ataupun tampalan dia akan jadi lebih kuatlah. Berbanding dengan gam. Kalau gunakan gam boleh juga. Tetapi kita ada gelembung. Gelembung yang mana tak cantik lah untuk kita dapat. Saya buat, cikgu? Boleh. Teruskan. Sambil-sambil cikgu menerangkan ataupun bercakap ni kan. Boleh lah, cikgu. Hari ni saya pembantu makmal cikgu lah. Boleh. Cumanya tak ada lab coat je kan. Kan. Okey, cikgu. So, lepas ataupun sementara saya buat ni ataupun cikgu nak tunggu saya ke? Tak apa. Alright. Cikgu saya buat ni. Sementara Sean buat tu kan. Cikgu ada satu lagi ni dekat sini. Okey. Sebenarnya apa yang cikgu tengah suruh Sean buat sekarang ni, untuk melekatkan ataupun menampalkan jangka sudut ini di atas board adalah disebabkan kita nak menghasilkan jangka sudut yang boleh digerakkan. Sebab kalau kita gunakan kayu, apa
yang akan terjadi adalah cikgu akan gunakan skru dan akan masukkan skru di atas kayu ni dan jangka sudut ni boleh digerakkan. Oh, bestnya. Macam model ataupun total internal reflection kit yang telah pun disediakan tu, kan kita nampak ada yang boleh digerakkan. Okey, seterusnya apa yang Sean perlu lakukan adalah Sean perlu ambil gunting dan juga potong mengikut apa jangka sudut tu. Menggunakan gunting lah. Gunting kan? lah. Kan? Boleh ke? Boleh. So misal kata kalau saya tak ada kotak yang macam ni warna hitam ke apa, boleh tak saya gunakan benda lain je yang ada di rumah? Boleh. Kalau Sean tak nak gunakan ni, kan tadi cikgu ada pinggan ni kan, pinggan kertas. Pinggan kertas kan berbentuk bulat kan. Jadi boleh juga gunakan pinggan kertas. Oh, boleh je lah. Boleh gunakan ni dan kita akan lekatkan. Okey, dan masih lagi boleh dipusing ataupun diputarkan. Okay. Yang penting tu dia dapat diputarkan lah, Ego. Betul. Sebab kalau kita lekat dekat papan tu dia tak gerak pula. Okey, yang penting boleh diputarkan. Okey, kenapa perlunya kita menampal ini? Sebab kita nak putarkan lah. Kalau letakkan kertas yang bercetak ni saja dia mudah terkoyak pula. Jadi dia putaran dia tak cantik ataupun tidak akan dapat diperhatikan dengan baik. Kan? Kalau kita letak skru pun nanti dia akan macam cikgu cakap lah, akan terkoyak pula. Betul. Okey. Selepas apa yang Sean buat ni ataupun Sean gunting ni mungkin sedikit keras kan. Ya, tak apa. Menggunakan keringat. Ni macam senaman untuk tangan saya. Senaman kan. Kuatkan jari dan juga tapak tangan saya. Okey. Dah hampir siap tu. Kita boleh buat. Bukan saja kita dapat bina kit pantulan dalam penuh tetapi juga dapat bersenam. Betul, sambil-sambil tu kan boleh kita buat senaman tangan. Macam ni tu. Dah cantik pun. Okey, kit yang Sean hasilkan. Ataupun jangka sudut yang boleh diputarkan. Okey, seterusnya Sean. Sean letakkan di sini. Okey, letakkan terus di sini. Okey, di atas meja Sean, di depan Sean itu, kita ada pipe PVC. Pipe PVC, betul. Pipe PVC ni sebenarnya cikgu nak menyuruh Sean untuk set up, kalau macam tadi kan kita gunakan kotak sinar. Ini betul. Namanya kotak sinar kan. Kalau untuk total internal reflection kit ni kita tak ada kotak sinar. Kan. Kalau takkan kita nak pergi pinjam dekat makmal pula kan. Kalau kita ada 30 pelajar takkan kita nak gunakan kotak sinar yang banyak. Jadi kita gunakan ini untuk menghasilkan kotak sinar. Cara dia adalah mudah saja. Di mana Sean ambil penutup tu. Yang ni. Tutupkan di bahagian belakang. Sini tu. Alright. Okey. Dan di bahagian depan tu kan ada rompong ataupun kosong kan? Ya, cikgu. Kita perlukan cardboard sekali lagi. Tetapi kita akan gunting mengikut bentuk bulatan. Dan kita akan tiriskan bahagian bawah dia untuk menghasilkan satu gap ataupun pinggiran supaya cahaya dapat dilalukan ataupun dikeluarkan. Macam kita buat macam laser lah, Ego. Maknanya kalau kita gunakan apa-apa lampu ataupun sumber lampu tu, bila dia lalui cardboard tersebut, dia akan macam satu garisan lurus. Satu garisan lurus saja. Senang untuk kita perhatikan. Kalau kita ada kotak sinar ni kan dia cahaya dia akan jadi berselerak ataupun besar. Jadi kita tak nak cahaya macam tu sebab susah untuk kita perhatikan. Okey. Jadi kita akan gunting ini untuk menghasilkan penutup ataupun bahagian depan supaya cahaya yang akan dapat dihasilkan nanti boleh dikeluarkan dan akan dapat satu garisan yang sangat cantik dah. Okey, cikgu. Selain daripada itu, apa lagi yang kita perlu sediakan ataupun perlu potong ke apa-apa selain daripada cardboard tu? Seterusnya, kalau Sean perhatikan di atas meja Sean juga ada pengikat pipe PVC. Yang ini, cikgu? Yang itu. Okey. Jadi selepas Sean dah pun hasilkan, boleh berikan kepada cikgu. Silakan, cikgu. Saya letak ni ya. Sean akan letakkan di sini dan akan ikat pipe PVC ini di atas kayu yang telah pun disediakan. Jadi kita akan menggunakan skru lah. Kan, kita akan skrukan di sini supaya cahaya boleh dialirkan ataupun dilalukan dan melalui filter tadi ataupun penapis tadi. Jadi untuk kita melaksanakan projek ini mungkin sedikit menggunakan masa lah kan. Cikgu. Betul. Cikgu dah pun siapkan total yang ada di depan ni. Mungkin saya boleh highlightkan sikit. Boleh kita tunjukkan pada penonton di rumah.
Kemudian kita ada pipe PVC dan kita ada jangka sudut yang boleh diputarkan. Ya. Dan kita perlukan sumber cahaya di mana sumber cahaya pada total internal reflection kit ni kita akan gunakan lampu suluh. Okey. Jadi tak perlu peralatan yang mahal-mahal ataupun canggih-canggih pun Betul, sebenarnya. semuanya boleh digunakan daripada ataupun bahan-bahan yang telah pun digunakan ataupun boleh guna semula ya Go? Ya. Okey, dan untuk kita melakukan eksperimen atau untuk menunjukkan kepada anda semua bagaimana kita akan melakukan eksperimen ini, apa kata kita tunggu dulu, kita berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Idra. Baiklah, sebelum kita berehat tadi, kita dah jalankan ataupun kita dah bukan mereka tetapi telah pun menyediakan alat pantulan dalam penuh ataupun total internal reflection kit. Ya, betul. Pantulan dalam penuh. Seperti yang ada di atas meja inilah Cikgu. Betul. So sekarang kita akan jalankan eksperimen untuk apa Cikgu? Okey, sekarang kita nak buat satu eksperimen di mana kan tadi cikgu ada nyatakan pada Sean di mana pelajar kita di rumah yang tak dapat hadir ke sekolah kan. Di mana kalau mereka hadir ke sekolah mereka perlu melaksanakan satu eksperimen untuk mengkaji total internal reflection ataupun pantulan dalam penuh ni. Jadi dengan menggunakan total internal reflection kit ni kita akan mengkaji ataupun kita nak cari indeks biasan perspek. Indeks biasan perspek. Apakah itu indeks biasan perspek? Kan tadi cikgu ada tunjukkan pada Sean kita ada indeks kaca kan Cikgu? Blok kaca tu kan. Jadi untuk segmen ini kita nak buat satu eksperimen di mana kita akan mengkaji indeks biasan perspek ini. Okey. Jadi di atas meja cikgu ni, kita dah pun ada total internal reflection kit di mana dekat sini kita ada jangka sudut, kita ada pipe PVC dan juga kita ada lampu suluh. Mana di awal siaran tadi kan kita dah gunakan lampu suluh kan. Sean dah gunakan tapi cikgu belum gunakan lagi. Ya kan. Okey. Jadi pipe PVC di bahagian hadapan ini kalau cikgu boleh keluarkan. Alright. Okey, di bahagian hadapan ini cikgu dah pun letakkan satu tirisan yang halus untuk membenarkan cahaya keluar daripada pipe PVC ini. Supaya kita dapat satu alur cahaya yang sangat halus. Macam laser lah ya. Macam laser lah. Okey. Jadi kita akan letakkan di sini dan dalam masa yang sama, cikgu akan nyalakan lampu ini. Right, cikgu akan letakkan di dalam pipe PVC. Seterusnya cikgu akan tutupkan bahagian belakang ini supaya kita dapat secure ataupun dapat pastikan yang lampu suluh tu tak keluar lah Cikgu. Betul, tidak terkeluar dan sebagainya. Kalau tak nak guna pun tak apa. Kan, tapi cikgu letakkanlah supaya dia lebih cantik ataupun dia lebih kemas lah kan. Okey. Dan kalau kita perhatikan dekat sini Sean. Right? Okey, Sean nampak tak? Dekat sini ada satu alur cahaya. Cikgu mungkin boleh tak naikkan sikit supaya ataupun saya akan cuba boleh. Saya tolong sekali ya Cikgu. Okey, macam inilah. Satu alur cahaya yang mana kita boleh perhatikan ada alur cahaya yang melalui jangka sudut ini. Tapi dia sengit sikit sebab dia tengah sebab kita angkat Cikgu. Kalau kita letak kat bawah dia akan lurus Cikgu. Betul. Macam laser. Kita boleh sentiasa adjust sebab jangka sudut yang cikgu hasilkan ni dia boleh berpusing kan. Jadi mudah untuk kita baca bacaan dia. Okey. Kalau di sekolah Sean, kita akan gerakkan kotak sinar tadi. Kotak sinar tadi kita akan gerakkan. Kita tak akan gerakkan jangka sudut. Tapi untuk total internal reflection kit yang cikgu hasilkan ni kita gerakkan jangka sudut. Okey. Okey.
Baik, Saya rasa okey. semua orang di rumah pun dah faham je macam mana kita nak berkenaan dengan total internal reflection kit ni. Mungkin kita boleh mulakan eksperimen ni. Okey, alright. Okey, jadi cikgu dah pun nyalakan, dah letaklah lampu suluh dalam tu. Ya. Jadi cikgu belum lagi ada perspek kan? Ya, dekat betul. sini. Okey, cikgu nak ambil satu perspek. Ada kat sini ko, yang sama yang Ada. ni? Dekat sana. Okey, Saya letak di mencari hadapan pula ni, ko? mana pula perspek dia kan. Okey. Lepas tu cikgu letakkan di sini, Sean. Ya. Alright. Okay, mungkin kamera boleh pan ataupun zoom sikit lah kan. Okay, supaya boleh nampak dengan lebih jelas. Okay, seterusnya. Alright. Okay, kita nampak cahaya. Mungkin situasi di dalam studio ni kan cerah, jadi kita betul. tak berapa nampak. Tapi Sean boleh lihat kan dengan jelas. Okay, saya ke depan sikit ko. Boleh. Silakan Sean. Nampak tak ada alur cahaya yang lalu dekat garisan kosong. Okey, dia kosong je, dia melalui kat sini ko. Ya, betul. Okey. Okey. And then dia macam dia lalu je lah ko. Dia lalu je lah Ya. kan. Mungkin kita kena gelapkan sedikit studio boleh? Okey. Mungkin saya akan cuba ko. Tak tahu sama ada jadi ke tak macam tadi. Abrakadabra. Okey, kejap lagi lah ko. Okey, kejap boleh lagi lah, tu. kejap lagi. Alright. Tapi sementara tu, okey. Okey. Okey, itu dia. Saya rasa okey. dah nampak lah dah ko. nampak dah lebih jelas. Okey. Sebab cikgu bukan apa, cikgu risau penonton di rumah tak dapat nampak kan. Ya. Okey. Seterusnya Sean. Di cardboard tersebut, Ya, cikgu. cikgu dah pun letak sudut tuju, sudut biasan dan juga sudut pantulan. Ya. Okey, Sean akan membantu cikgu untuk merekodkan sudut tuju, biasan dan juga pantulan lah. Okey, boleh, Okey. cikgu. Baik. Cikgu akan gerakkan jangka sudut ini Ya. pada sudut 10 darjah. Oh, Okey, 10 darjah. Dan Sean akan bantu cikgu untuk rekodkan pada bahagian sudut tuju. Okey, 10 darjah. Sean rekodkan ataupun tuliskan dekat situ 10. 10. Sudut 7 je ko. Sudut tuju dia 10. 10. Okey. Dan kalau cikgu perhatikan dekat sini, kita ada sudut biasan. Okey, sudut biasan dia berlaku pada 19 darjah. 19 darjah. Okey. Alright, sudut pantulan tiada sudut pantulan. Jadi Sean dashkan saja ataupun letakkan dash. Okey. Macam itulah. Okey, sudut pantulan tak ada. Ya. Okey, seterusnya 20 darjah. 20 darjah. Alright, sudut Okey. tuju dia 20 darjah. Ya. Okey, sudut biasan yang cikgu perhatikan di sini adalah 33. 33. Alright, 33. Okey. Alright. Okey, seterusnya cikgu nak naikkan lagi ni. Ya. Okey, sampai 30. 30. Okey. 10, 20, 30, 40. Sekarang 51. 51. Okey, sudut biasa dia 51. Dan masih tak ada sudut pantulan Masih ko. tiada sudut pantulan yang Okey. dapat dihasilkan. Okey. Seterusnya pada 40 darjah. Okey. Sudut dia lebih tinggi, kita dapat perhatikan di sini sudut dia lebih tinggi. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 66. 66. Ya. Oh, okey ko. Okey. Seterusnya 50 darjah. Masih lagi tiada sudut pantulan. Tiada tu. Tiada sudut pantulan. Dan pada sudut 50, dah ada pantulan lah Sean. Oh, dah ada ko. Pantulan di dalam perspek ini, pantulan dalam penuh yang akan terhasil. 50 darjah. Ya. Sudut pantulan dia pun sudut biasan dia kosong. Ya. Tiada sudut biasan yang dapat rekodkan. Nak kosong ke dah tak dash? Dash saja. Okey. Tak ada. Okey, sudut pantulan dia 50 juga. Oh, sebab dipantulkan kan ko. So sudut dia samalah. Ya. Jadi dekat sini sudut tuju dia akan sama dengan sudut pantulan. Ya. Okey. Tadi Sean ingat tak cikgu ada kenalkan ataupun beritahu Sean bahawa kita ada satu sudut yang dinamakan sudut genting. Ya, betul. Okey, sudut genting akan berlaku apabila sinar biasan tersebut ataupun sudut biasan tersebut 90 darjah. Ya, betul. Okey. Ya. Jadi dekat sini kan dah terlebih. Betul tak? Dah ya. terlebih maksudnya dia dah melebihi 50 darjah ataupun sudut genting, jadi berlakunya sudut pantulan. Ya. Kalau Syah perhatikan pada sudut 50 darjah tersebut, Ya. Pantulan dalam penuh ataupun total internal reflection telah pun berlaku. Ya, betul. Kan? Maknanya dia dah melebihi sudut Dah genting lebih. lah tu. Jadi macam mana nak cari sudut genting ni? Saya rasa kita kena alihkan balik sehingga tiada sudut pantulan. Okey. Jadi antara 40 dengan 50 lah. Betul tak? Okey. Ya. Cuba kita ambil 41 terlebih dahulu. Okey, 41. Boleh Okey, cikgu letakkan pada 41. Okey.
41 ni masih ada lah. Masih ada, masih ada sudut biasan lah. Ya. Okey, 42 memang ngam-ngam pada 90 darjah. Jadi sudut biasan sudut genting yang kita dapat rekodkan di sini adalah 42 darjah. 42 darjah. Okey, ya. Okey. Jadi Sean boleh tak tuliskan di bahagian bawah tu? Jangan isikan di dalam kotak, letakkan bahagian bawah je dulu. Tulis C dekat bawah ni. Okey, C. C sama dengan 42 darjah. Okay, letakkan bulat tu. Okey. Jadi itulah sudut genting kita. Ya. Okey, jadi seterusnya cikgu nak tunjukkan pada Sean bagaimana untuk kita mengira indeks biasan perspek. Macam mana? Okey. Jadi cikgu akan pergi ke board ini. Ya. Alright. Okey, untuk kita mengira indeks biasan perspek, apa yang perlu dilakukan adalah kita akan buat formula n, which is untuk indeks biasan. Ya. Okey, sama dengan 1 per sin C. Okey. Sin C. Ini adalah formula dia lah. Daripada Snell's Law ataupun hukum Snell, di mana kita akan gunakan 1 per sin C untuk menyelesaikan indeks biasan. Okey. Jadi cikgu akan masukkan nilai dia 1 per sin 42 tadi. Okey, 42 darjah. Alright, Sean boleh tak tekankan kalkulator tu? Ya, cikgu. Okey, 1 bahagi dengan sin sin 42. 42. Alright. Okey. Saya tekan cikgu? Yes. Jawapannya adalah 1.4944. Okey, jadi cikgu akan ambil 1.49 lah. Okey, jadi ini adalah indeks biasan untuk perspek. Okey. Jadi inilah cara pengiraan untuk indeks biasan perspek. Cara dia sangat mudah. Kita akan gunakan sudut genting tadi. 1 bahagi dengan sin 42 ataupun sin sudut genting. Okey. Boleh Sean rekodkan pada jadual tu? Okey, boleh cikgu. Sementara saya rekodkan ni cikgu, kita akan berehat seketika. Okey, boleh. Kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Idrul. Baiklah cikgu, sebelum kita berehat tadi kita dah kira dah apa itu nombor indeks bagi indeks bahan bagi perspek. Tapi apa kepentingan ataupun kenapa kita nak kira yang indeks perspek tadi? Okey. Jadi tadi kan kita dah buat satu aktiviti di mana kita dah test kita punya total internal reflection kit ni. Okey, dan juga kita dah pun mengira indeks biasan bagi perspek. Sebenarnya kita kena kira indeks biasan tu sebab kita nak tahu sama ada medium yang kita gunakan tu tumpat ataupun kurang tumpat. Okey. Okey. Jadi kalau mengikut kepada perspek tadi, yang bacaan yang kita dapat 1.49. Ya, betul. Maksudnya dia adalah lebih tumpat daripada udara. Kalau udara 1.0. Ya, maknanya kalau lebih daripada 1 tu maknanya lebih tumpat lagi. Lebih tumpat. Kalau kita ada gelas ataupun di atas meja ni kan cikgu ada tunjukkan ataupun cikgu ada bawa glass block, okey, ataupun ni cikgu boleh tunjukkan, okey, glass block ini ini indeks biasa dia lebih tinggi daripada perspek.
Jadi kalau kita buat total internal reflection kit, boleh juga kita gunakan ini untuk mengira berapakah indeks biasan bagi kaca ini. Maknanya kita boleh tahu lah sama ada yang benda ni lebih tumpat daripada perspek tadilah. Okey. Jadi itulah kepentingan ataupun itulah sebab kenapa kita membuat total internal reflection kit ini. Okey, tetapi yang untuk total reflection ataupun total internal reflection ataupun pantulan dalam penuh ni, ada tak apa-apa aplikasi dalam kehidupan harian kita yang kita boleh nampak ataupun guna? Sudah tentu. Okey, memang kita ada banyak aplikasi dalam kehidupan seharian kita. Okey, kalau kita boleh perhatikan di sana, itu adalah dua gambar yang telah pun cikgu sediakan. Yang atas tersebut adalah belian. You like diamond? Oh yeah. Yang bawah tu pula adalah binocular ataupun teropong. Okey, kedua-dua ini menggunakan konsep pantulan dalam penuh. Di mana kalau kita lihat belian belian sebenarnya mempunyai sudut genting yang sangat kecil, Sean. Sudut genting. Okey. Jadi kalau sudut genting dia sangat kecil, jadi cahaya yang masuk menembusi belian tersebut dapat dipantulkan. Sebab itulah kita nampak belian tersebut bercahaya ataupun sangat bersinar. Bersinar sebab sudut genting dia sangat kecil. Okey, jadi cahaya dari pada mana-mana arah tu dapat dibiaskan ataupun dipantulkan. Sebab tu nampak dia sangat bersinar. Ya, betul. Sama juga macam teropong ataupun binocular. Okey, binocular dia gunakan prisma. Okey, prisma di mana konsep dia boleh gunakan prisma dan berlakunya pantulan dalam penuh. Dan gambaran ataupun objek yang lebih jauh dapat diperhatikan. Dan di atas meja kita ni, Sean. Apa ni? Cantik kan ni? Okey, cikgu bagilah Sean satu. Macam rambut je, Guru. Okey, ini sebenarnya adalah LED fiber optic light. Okey, di mana kalau kita perhatikan Sean, bawah ini ada LED. Okey, tapi ini adalah gentian fiber ataupun fiber optics lah. Okey, kalau kita gerakkan dia ke bahagian tepi ataupun ke kanan ke, okey, cahaya masih lagi dapat diperhatikan di bahagian hujung. Oh, iyalah, cikgu. Betul tak? Cuba Sean cuba. Macam ni. Kan? Masih lagi dapat kita nampak cahaya dia. Maksudnya, pantulan dalam penuh berlaku di dalam LED fiber light optic ni. Okey. Jadi sebab itulah berlakunya ataupun konsep ataupun fenomena pantulan dalam penuh ni berlaku di mana-mana aplikasi kan. Dan kalau kita lihat ini digunakan dalam bidang telekomunikasi. Betul, Igu, dekat rumah saya ada, Igu. Betul? Untuk saya punya wifi. Okey, jadi kita akan gunakan benda ni ataupun fiber optics ni, okey, supaya penghantaran maklumat adalah lebih laju. Dimana kalau kita perhatikan di dalam ni berlakunya pantulan dalam penuh lah. Jadi penghantaran maklumat akan dapat disalurkan ataupun dialihkan dengan sangat laju. Ya, betul. Okey. Dan Sean, sedikit rumusan sebelum kita berakhir ni. Okey, kita ada 4 konsep tadi kan. STEM, Science, Technology, Engineering dan juga Maths. Di mana kita telah pun cover ataupun dah pun merangkumkan 4 konsep ini. Di mana sains dia kita dah belajar apakah pantulan dalam penuh, okey, dan juga teknologi penggunaan kotak sinar ini. Betul. Okey, pembinaan dia, okey, dan juga engineering mereka bentuk kotak sinar ataupun total internal reflection kit. Dan yang terakhir adalah matematik di mana kita dah pun mengira tadi kan sudut genting dan juga indeks biasan. Ya, betul. Kan? Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Memang sangat menarik subjek kita pada hari ini, pantulan dalam penuh untuk STEM at Studio Fizik. Okey, dan kepada mereka yang menonton di rumah, harap anda juga dapat manfaat daripada program kita pada hari ini. Dan pastikan anda sentiasa menonton Mahir di Didik TV KPM untuk lagi banyak program yang sangat-sangat menarik. Dan lepas ni pun kita ada lagi satu subjek. Kalau anda nak tahu, pastikan anda terus menonton Mahir di Didik TV KPM dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye!
KPM.